Selamat petang ya. Jadi hari ini 25 hari bulan Jun sudah. Okey, makin hari makin mendekati hujung tahun ya. Jadi tajuk kita hari ini adalah hukum SAP, hukum SET. SET ini sebenarnya berkaitan rapat dengan punca kuasa ya, punca kuasa. Jadi sebelum ini anda semua sudah belajar simbol punca kuasa. Dan mungkin kamu kata, simbol punca kuasa ni ada benda lagi nak belajar. Dia ada lagi lah lanjutannya. Dan yang perkara pertama di sini dari mana munculnya, bila kali pertama kamu nampak punca kuasa 2. Bila kamu mula belajar tajuk berkaitan dengan segitiga bersudut tegak. Dalam bila segitiga bersudut tegak, kita ada satu istilah namanya garisan yang paling panjang namanya hypotenuse. Sini hypotenuse ya. Jadi garisan yang paling panjang dalam satu segitiga bersudut tegak adalah hypotenuse, di mana dia punya rumus adalah, kalau anda masih ingat, contohnya ini adjacent, ini opposite ya. Kalau tiga huruf ini dikaitkan, dia akan hasilkan hypotenuse square equals to opposite square plus adjacent square. Di mana kalau kamu nak cari hypotenuse, dia mesti gunakan punca kuasa 2. Untuk dua nilai yang sisi bersebelahan punya panjang di kuasa 2 kan tadi tambah. Dan dia kena gunakan punca kuasa. Itu adalah kali pertama bagi cikgu lah anda berjumpa dengan perkataan punca kuasa, penggunaannya penggunaannya. Jadi di sini kalau kita sudah tahu punca kuasa 2 ni ada kaitan dengan segitiga bersudut tegak. Di samping punca kuasa 2 ada lagi banyak punca kan. Kamu juga ada belajar punca kuasa 3 lah. Dulu kalau tak silap cikgu, anda banyak berkaitan dengan punca kuasa 2, di mana 2 ini dia tak tulis. Lepas tu ada punca kuasa 3, punca kuasa 4 and so on. Dia boleh punca sampai berapa pun boleh. Jadi apa yang kita nak belajar hari ini adalah nombor berkaitan dengan sub ini, di mana dia nak hasilkan nisbah. Dia nak hasilkan nisbah ataupun dia nak hasilkan pembahagian. Jadi macam mana sub ini dikaitkan dengan pembahagian iaitu nisbah. Contohnya kalau cikgu nak suruh kamu hasilkan nisbah, nisbah salah pula nisbah. Kalau cikgu nak suruh kamu hasilkan satu nisbah yang melibatkan punca kuasa, daripada segitiga inilah kamu boleh nampak. Contohnya apa? Contohnya cos kepada theta. Kalau kamu tengok di gambar raja sini, datanya di sini datanya berada di satu corner. Dan dia nak anda hasilkan satu nisbah, jadi saya gunakan cos theta sama dengan apa? Sama dengan adjacent over hypotenuse. Adjacent over hypotenuse. Jadi di sini macam mana nak dapatkan adjacent? Adjacent sama 2. Macam mana nak dapatkan hypotenuse? Hypotenuse itu adalah punca kuasa 2 bagi sisi terpanjang H kan? Sisi terpanjang H. Jadi macam mana nak dapatkan sisi terpanjang H itu? Macam mana nak dapatkan nilainya? Jadi untuk dapatkan nilai H ini, saya rasa kamu semua sudah tahu, iaitu opposite tambah dengan adjacent. Opposite itu adalah 3 kuasa 2 tambah dengan adjacent kuasa 2. Dan hasilnya ialah punca kuasa 2 bahagi dengan punca kuasa ini 9 tambah 4 13. Jadi bila kamu nampak cos cos theta ditulis jawapannya dalam bentuk nisbah. Tapi nisbah ini dia lain sikit. Kenapa? Nisbah ini dia melibatkan punca kuasa. Melibatkan punca kuasa. Jadi maksudnya
tanda punca kuasa itu sudah mula dalam bergerak dalam matematik, bergerak dalam bab-bab matematik. Jadi kita kena memahami punca kuasa 2 ini dengan lebih mendalam ataupun radical yang ada punca ni. Okay, jadi punca ini namanya radical, tapi adakah ia dipanggil sebagai surd? Adakah dia digelar sebagai surd? Jadi apa itu surd? Okay, jadi kalau nak memahami apa itu surd, okay, ini konsep-konsep cikgu baca ini pun banyak benda cikgu baca juga. Seperti yang saya maklumkan minggu lepas, topik ini, surd ini dulu tak diajar tak banyak. Kira dari tahun cikgu belajar, dulu, surd ini tidak dimasukkan dalam silibus form 4, form 5. Sehinggalah cikgu jadi cikgu mengajar di sekolah menengah pun hampir 20 tahun, dah 20 tahun pun, belum juga surd ini diperkenalkan. Tapi surd ini dia ada di matrikulasi, dia ada di peringkat lebih tinggi. Tapi sekarang di bawah KSSM, dia sudah dimasukkan ke dalam topik anda semua. Maksudnya apa? Maksudnya makin banyak benda nak dipelajari lepas ini. Bila dah sampai sekolah menengah, sekolah universiti nanti, cikgu percaya anda punya asas sudah semakin bertambah. Semakin bertambah. That's why kena menguasai bila apa yang diajar di sekolah menengah, kamu kena kuasai nanti bila masuk matrikulasi, masuk ke universiti, kamu nak sambung dalam bidang engineering ke, nak sambung dalam bidang matematik ke, dia akan jadi lebih senang. Okay. So, patah balik ke sini. Okay. Jadi asal usul, cikgu angkat ini sebagai asal usul punca kuasa ni, radical. Jadi sekarang kita pergi ke radical. Okay, ini sebelum cikgu nak pergi ke surd ini, okay, sebelum kita nak mendalami surd, cikgu nak tarik perhatian anda tentang nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan. Jadi saya harap of course semua orang tahu apa itu nombor perpuluhan kan. Contohnya, beri sikit contoh lah, jangan cikgu cakap seorang. Bagi sikit contoh untuk saya. Apa antara nombor perpuluhan yang kamu kenal? Bagi contoh. 0.1. 0.1, okey, cantik. Ada lagi? Okey, Eric kata 99.9, cantik. Ini pun antara yang dikatakan nombor perpuluhan. Okey. Tapi sebenarnya nombor perpuluhan, okey, ada lagi yang lain sikit. Kalau kita tengok 9.9 dengan 0.1, ini yang biasa kamu nampak dan dia semuanya berulang-ulang, kan? Ada dan nombor perpuluhan yang tak berulang. Cuba bagi contoh. Apa maksud cikgu tak berulang? Di mana nombornya tak berulang-ulang. Kalau kita tengok 99.9, dia guna nombor yang sama, iaitu 9, digit 9, dan dia ulang-ulang-ulang, kan? Okay. Kalau 1 bahagi 3, apa jawapannya? 1 bahagi 3, 0.333. Ini masuk berulang. Nombor perpuluhan yang berulang sifatnya. Sekarang cikgu tak nak yang berulang. Cuba kamu bagi contoh yang nombor perpuluhan yang tak berulang. 2.4. 2.4, okey. Kalau 2.4 belum cukup, okey, bagi panjang sikit. 4.20. Okey, ada siapa lagi? Liu, Liu tulis type sana 3.147, okey. Ini contoh yang tak berulang. Kalau kamu sambung lagi ke belakang, dia juga tak berulang. 6, 7, macam itulah. Itu adalah nombor perpuluhan yang tak berulang. Sebelah sini berulang, ataupun tadi juga bagi contoh 3 sehingga kamu pun tak habis nak tulis, itu adalah yang berulang. Sebelah kanan adalah yang tak berulang. Okey. Jadi terima kasih atas contoh-contoh semua, respon semua. Jadi berdasarkan kepada yang berulang dengan tak berulang, maksudnya nombor perpuluhan ini, okey, nombor perpuluhan ini asalnya dari mana tau? Asalnya ataupun dia boleh ditukar menjadi nombor nisbah.
Ya, nombor perpuluhan tukar jadi nombor nisbah. Contoh tadi yang cikgu yang siapa bagi 0.1? Anik kan? Anik 0.1. Macam mana nak tukar jadi nombor nisbah? Sekejap. 1/10. 1/10, cantik. Okey. Thank you. Itulah jawapannya. Tadi Liam bagi tahu cikgu 99.9. Macam mana nak tukar 99.9 menjadi nombor apa ni, nisbah? Liang ada idea tak Liang? Kamu bagi nombor tadi contohnya 99.9. Macam mana tukar 99.9 jadi nombor nisbah? Saya tak mau nombor perpuluhan sekarang. Saya nak tukar nombor perpuluhan jadi nombor nisbah. Boleh tukar tak? No. Okay. Liang kata tak dapat ditukar. Okey, itu pendapat Liang ya. Yang lain macam mana? Matthews, you rasa dia boleh ditukar ke tak? Nur Ashirah dia kata boleh, iaitu okey, Ashirah bagi contoh 99.9/10. Okey. Tapi kalau nisbah, nombor nisbah, dia tak akan tulis dalam bentuk apa ni, nisbah dalam pecahan wajar. Dia tak akan tulis dalam wajar, dia akan tulis dalam bentuk tak wajar. Cuba tukarkan kepada bentuk tak wajar. Bila sebut nisbah, dia adalah bentuk yang hanya ada pengangka penyebut. Ya. Anyone can help? 999/10. Ya, 999/10. Okey. Ini adalah contoh. Senang saja tukar sebenarnya kan, bahagi 10 saja ya. Okey. Jadi begitu juga dengan 0.333. Ini kalau nak ditukar jadi nombor nisbah, dia akan jadi 1/3. Okey, jadi nombor perpuluhan, kita buat rumusan nombor perpuluhan yang boleh tukar jadi nombor menjadi pecahan macam ini, okey, itu dipanggil nombor nisbah. Ya, nombor perpuluhan yang boleh tukar jadi nombor nisbah. Ini adalah antara contoh-contohnya. 3 contohnya. Jadi cikgu harap kamu boleh fikir banyak lagi. Apa lagi contoh-contoh nombor perpuluhan yang boleh tukar jadi nombor nisbah. Okey. Dan di sebelah kiri pula, ini adalah contoh soalan yang tidak dapat tukar jadi nombor nisbah. Okey, jadi kita gelarkannya sebagai nombor perpuluhan yang tidak boleh ditukar kepada pecahan, iaitu nombor tak nisbah. Maksudnya nombor ini adalah nombor tak nisbah. Yang 2.4 dia masih boleh tukar kan? Dia masih boleh tukar, dia boleh tukar jadi nombor nisbah. Jadi yang ini kamu boleh tukar, jadi dia adalah sebelah sini punya contoh dia adalah sebelah sana punya. 3.14767, ini belakang tu panjang lagi tu, dan semua nombornya tidak ada repeated, tidak berulang. Kalau dia tak berulang, nombor perpuluhan ini namanya adalah nombor tak bernisbah. Dia dikategori sebagai nombor tak bernisbah, nombor perpuluhan yang tak boleh cari nisbah. Okey, jadi di bawah sini cikgu ada beberapa contoh yang boleh kamu rujuk. Okey. Ini adalah antara contoh-contoh nombor yang tak dapat ditukar jadi nisbah. 1.4, 1421, 3626. Kalau kita tengok ni dia tidak berulang. Kalau yang satu lagi 3.14 something ini juga tak berulang. Ini adalah contoh-contoh nombor yang tidak nisbah dalam bentuk perpuluhan. Okey. Kenapa? Sebab dia tak berulang dan tidak berakhir. Tidak berakhir maksudnya non-stop ke belakang. Ya. Tapi kalau dia non-stop saja, tak semestinya dia bukan nisbah Contohnya di sini. Ini juga contoh nombor yang non-stop. Cikgu bagi contoh non-stop tak berakhir, tapi dia adalah contoh nombor
nisbah. 0.3333 ni. Ya, tengok. Dia non-stop. Panjang ini tak habis ni. 1414141414. 3.656666666 ini. Nombor ini berulang. Okey. Dan non-stop. Tapi dia berulang. Bila berulang, dia adalah nombor ni nisbah. Ya, nombor nisbah dalam bentuk perpuluhan berulang. Okey, ada lagi contoh contoh yang kedua di bawah sini dia tak berulang. Okey, dia tak berulang. Ini adalah nombor nisbah dalam bentuk perpuluhan tapi berakhir. Yang tadi tu tak berakhir, maksudnya berulang-ulang dan tak berhenti. Ini tidak ada ulangan, belakang tak ada ulangan, sampai sini berhenti, sampai sini berhenti, sampai sini berhenti. Dia tidak ada lagi ulangan di belakang. Jadi nombor ini dipanggil nombor nisbah dalam perpuluhan juga, dalam bentuk perpuluhan. Kedua-dua jenis ini diberikan nama nombor nisbah. Okey, dalam bentuk perpuluhan. Okey. Nombor perpuluhan yang bukan nisbah adalah nombor perpuluhan yang tak berakhir dan nilainya tidak berulang. Kalau kamu tengok, panjang mana kamu tulis dia tidak berulang. Okey. Yang satu contoh yang nombor yang tak berulang tu nombor apa? Yang pi tu. Pi 3.142 belakang tu. Ini dia. Ini adalah simbol pi ni. Siapa yang terokai nilai pi ni? Albert Einstein kan? Jadi tengoklah macam mana orang dia punya otak tu boleh dapatkan satu nombor di belakang tu tidak berulang. Okey. Dan lepas tu ada orang yang boleh menghafal nombor ini. Yang kita ni boleh hafal sampai sini sajalah 3.142. Tapi ada orang dia boleh hafal sampai berapa digit ke hujung belakang, 10-20 digit ke belakang. Dia masih boleh hafal semua digit di belakang. Di mana dia tidak ada satu pattern. Tapi dia boleh memorize. Okey, itu adalah contoh nombor tak nisbah, nombor tak nisbah. Okey, setakat ini penerangan cikgu sampai sini. You rasa okey tak? Boleh tak? Halo? Okey. Kena jelas sebab bahagian ni dia banyak istilah, jadi saya guna kamu faham betul-betul lah. Saya mula-mula baca pun apa ni, sekejap nisbah, sekejap tak nisbah. Saya pun mau baca 2-3 kali tau. Okey, lepas tu saya buatkan satu gambar aja sendiri macam ni untuk cerakingkannya supaya saya lebih jelas. Kalau cikgu baca buku teks ini, ulang kali saya baca, dengan sini sana dia letak, saya pun tak tahu mana satu. Bila baca atas, baca bawah, saya pun mula confuse. Itu maksudnya ya. Okey. Jadi bila kamu baca benda macam ni, ada teori punya, kamu kena buat sikit nota sendiri ya. Buat bubble map ke apakah supaya maklumat itu lebih organized. Okey, lebih organized dan lebih senang untuk faham ya. Okey. Sekejap Okey. Jadi sekali lagi cikgu ulang ya. Sekali lagi cikgu harap anda faham, okey. Nombor nisbah dengan nombor tak nisbah. Okey, nisbah nombornya boleh tukar jadi pecahan. Boleh tukar jadi pecahan. Okey. Dan apa indikator yang kedua? Dia punya nombor ni, nombor perpuluhannya berulang-ulang. Nombor yang sama berulang banyak kali dan tidak berakhir. Kalau yang tak berulang tapi dia berakhir, dia berhenti. Ya, kalau berhenti boleh tukar. Okey. Macam sini, kenapa ini tak boleh ya? Dia tak berulang, kenapa dia tak boleh tukar jadi nombor nisbah? Sebab dia tak berhenti dan nombor di belakang tidak ada ulangan. Kamu tak nampak satu pattern yang sama, kamu tak boleh jangka. Lepas nombor ni apa nombor tak boleh jangka. Bila tak boleh jangka, dia ada lagi sambungan nombor di belakang. Dalam keadaan ini, nombor macam ini kita tak mampu nak tukarkan jadi pecahan. Bila tak boleh tukar jadi nombor pecahan, iaitu nisbah, tak boleh tukar jadi nisbah, kita namakannya sebagai nombor perpuluhan yang tak nisbah. Okey? Okey. Jadi yang kita ceritakan tadi itu semua tentang nombor perpuluhan. Ya, kategori nombor perpuluhan yang kamu belajar dulu di kategori kepada dua jenis. Nisbah, tak nisbah. Okay. Seterusnya,
Nisbah tak nisbah dekat muka surat 97 ni Dia dah terang sampai sini tau. Ya, yang atas ni saya tak terang sangat saya tak mau cakap banyak kat sini. Saya tengok ni saya rasa saya sendiri pun tak berapa suka. Kamu boleh baca nanti ya. Okey, bila kamu dah faham kamu boleh baca nanti. Cikgu tak nak cakap banyak kat sana. Yang seterusnya, cikgu nak kaitkan nombor perpuluhan ini dengan simbol baru hari ini. Kita punya target hari ini bukan nombor perpuluhan, tapi kamu pasti akan jumpa nombor perpuluhan bila kamu cerita tentang SERP. Itu punca kuasa, nombor radikal. Sorry, bagaimana pula? Salah. Sekejap salah tarik. Tarik lain pula keluar. Sekejap Okey. Ya, jadi untuk cerita tentang SERP, cerita tentang SERP, nombor yang dikatakan SERP yang ada topi yang ada topi tu, dia adalah nombor dengan simbol radikal. Ya, jadi nombor punca kuasa yang saya tulis kat sini contoh-contoh ni ini contoh-contoh, cikgu tulis 5 contoh punca kuasa 1, punca kuasa 2 bagi 1/4, punca kuasa 3 bagi 27, punca kuasa 3 punca kuasa 2 bagi apa? Bagi 3 and so on Ini adalah nombor, nombor mana nombor dia? 3 itu nombor, 11 itu nombor, 3 itu nombor, 1/4 itu nombor, 27 itu nombor. Nombor ini dengan simbol radikal. Mana simbolnya? Yang bumbung dia tu. Jadi dua benda ini, nombor gabung dengan bumbung radikal, dia akan hasilkan apa? Dia akan hasilkan nombor perpuluhan. Jadi sekarang saya nak anda tekan kalkulator. Cuba kamu tekan kalkulator, punca kuasa 1/4. Apakah hasilnya? Tak keluar sana. Ada punca kuasa 1/4. Apakah hasilnya? 1/2. 1/2. Kalau perpuluhan, kita kena kaitkan dengan perpuluhan dulu. 0.5. 0.5, cantik. Punca kuasa 3 bagi 27. 3. Okey, kamu risau nak sebut sebab kamu nampak dia tak ada perpuluhan. Ada, dia 3.0. Okey, jadi nombor perpuluhan dia boleh besar dari 1, dia boleh kecil dari 1 kan. Jadi semua nombor itu perpuluhan juga adalah satu jenis nombor bulat. Apa saya cakap? Okey, salah. Nombor bulat juga satu jenis nombor perpuluhan. Dia perpuluhan kosong di belakang. Ya, okey, tak apa. Lepas tu kalau punca kuasa 3, apa jawapannya? Tekan kalkulator, apa jawapannya? 1.732. 1.732. 732. Okey, bagus. Okey. Seterusnya, siapa boleh beritahu cikgu nombor-nombor yang jawapan yang lain tu? Ini dinamakan nombor dengan simbol radikal. Okay. Apa saja jawapan? Bagi tahu cikgu. 2.224. 2.224. 2.224. Okey. Okey, good. Panjang lagi di belakang tak? Ada lagi? Panjang lagi. Jadi kena dot. Maksudnya dia non-stop. Ada lagi hujung dia. Macam yang punca kuasa 2 untuk 3 pun banyak lagi jawapan di belakang kan? Ya. Okey, jadi dot. Okey. Jadi begitu juga dengan punca kuasa 3 punca kuasa 5 bagi 3. Okey, itu pun ada jawapannya di belakang. Okey. Jadi kalau kita tengok bila kita kaitkan nombor dengan bumbung radikal tu, simbol radikal tu, kebanyakan hasil nombornya adalah perpuluhan. Okey.
Of course kamu kata, cikgu tidaklah, kadang-kadang kalau punca kuasa 4 macam mana? Punca kuasa 4, 2 lah kan? Punca kuasa 9, 3 lah kan? Punca kuasa 3 bagi 8, 2 lah kan? Itu tak perpuluhan kan? Betul. Tapi kalau perpuluhan, kalau tak perpuluhan, okey, dia semuanya adalah nombor yang perpuluhan ni boleh dikaitkan dengan istilah yang cikgu sebutkan tadi, dua ni, nombor nisbah dengan nombor tak nisbah. Ya, dia kaitkan dengan nombor nisbah dengan nombor tak nisbah. Cikgu kenapa kaitkan sini, kaitkan sana cikgu? Kenapa nak kaitkan dengan nisbah dengan tak nisbah lagi? Kalau kamu tak boleh asingkan nombor puluhan kepada nisbah dengan tak nisbah, baru nanti kamu tahu mana satu dinamakan sebagai nombor bentuk set ataupun nombor set ataupun nombor bukan set. Jadi maksudnya di sini bukan semua yang ada punca kuasa 2 itu yang ada bumbung radikal tu disebutkan sebagai nombor set. Bukan jangan kamu kata saya nampak saja punca kuasa, saya terus bagi tahu ini adalah nombor set. Tidak. Nombor set dia ada syaratnya. Ya, okey. Jadi macam mana nak tahu dia nombor set atau tidak? Inilah cara kita nak bezakannya ya. Okey. Pertama, nombor perpuluhan hasil daripada radikal tu yang punca kuasa punca kuasa tu, kalau dicarikan dikategorikan di sebelah nombor nisbah. Jadi kamu kena ingat balik apa itu nombor perpuluhan yang dikatakan nombor nisbah. Nombor nisbah adalah nombor yang berakhir, okey, nombor yang berakhir ataupun nombor yang mendapat perpuluhan yang berulang-ulang. Poinnya berulang, digitnya berulang ataupun dia berakhir. Okey. Berakhir bolehlah kurang dari 1, berakhir boleh lebih dari 1. Okey. Semua ini adalah nombor radikal yang dipanggil yang dikategori sebagai nombor nisbah. Okey. Jadi kalau dia adalah sebelah kiri ini, dia adalah jenis yang boleh berulang, jenis yang berakhir, okey. Dia adalah nombor bukan set. Maksudnya apa? Mana satu digelar sebagai nombor bukan set? Ini semua ni yang cikgu bulatkan biru. Bila kamu nampak punca kuasa itu, radikal itu diletak dekat 1/4, bentuk ini, nama punca kuasa 2 1/4, kamu tak boleh namakannya sebagai bentuk set. Dia bukan bentuk set. Kenapa? Sebab hasilnya itu adalah nombor perpuluhan yang berakhir. Okey. Manakala bagi 27 ini juga sama, punca kuasa 3 tu, punca kuasa 3. Untuk 27, dia akan hasilkan satu nombor yang berakhir, iaitu 3.0 yang berakhir. Okey. Bila dia berakhir, ini juga dua nombor ini, 1 dengan 2 ni adalah nombor bukan set. Okey. Jadi ini adalah nombor bukan set. Jadi mana satu adalah nombor set? Kita tengok sebelah kiri. Okey. Sebelah kanan sebelah kanan. Punca kuasa 3. Punca kuasa 3 ni hasilkan nombor tak berakhir. 1.732 panjang dan nombor yang panjang itu tidak berulang. Poin di sini, okey. Keyword dia tidak berulang. Dia ada ulangan dan tak berakhir. Kalau berakhir, semua nombor perpuluhan berakhir boleh tukar jadi nisbah. Kamu bahagi dengan 1 juta ke 10 juta ke 1 million ke 1 trilion kan, dia tetap boleh tukar jadi nisbah selagi dia berakhir. Tapi bagi yang tak berakhir, minta maaf, kamu pun tak tahu dia punya hujung sampai mana berhenti. Jadi kamu tak berani nak bahagi dengan 1 juta ke 10 juta ke, kamu tak berani nak buat sebab kamu tak tahu dia berapa panjang di belakang. Ya, okey. Jadi kalau kita tengok contoh-contoh yang diberikan sini, ini adalah contoh-contoh di mana jawapannya tak berakhir dan nombornya tidak berulang-ulang. Jadi kesemua 3 atas ini
dia adalah nombor yang tak boleh tukar jadi bentuk nisbah. Okey, dan dia tidak berulang. Kenapa dia boleh tukar? Sebab dia punya digit tak berulang-ulang kan. Jadi dia tak rapat. Jadi nombor macam ini barulah kita panggilnya sebagai nombor third. Okey. So setakat ini boleh faham ke belum nombor third ni? Faham? Ni okey. Yang lain macam mana? Yang lain? Faham, cikgu. Faham. 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 Terima kasih ya. Ini sangat penting ya. Saya nak kamu semua pastikan benda ini ya. Walaupun nanti bila buat latihan tu dia macam tak ada kaitan sangat tapi konsep kena faham. Apa itu cert? Okey. Jadi dekat buku teks dia adalah bagi contoh ini ya. Dia besarkannya kamu tengok. Okey. Dia bagi beberapa contoh. Dia nak tanya kamu. Nombor-nombor ini cert ke tidak? Mana satu di kalangan 5 nombor itu adalah nombor cert? Jadi perkara pertama, okey, nombor yang dipermudahkan. Okey, mana yang boleh permudah kita permudahkannya. Okey. Permudahkan maksudnya guna kalkulator kamu lah kan? Guna kalkulator kamu. Maksudnya 1/2, 1/4 bila dipuncak kuasaan dia hasilkan 1/2, dipermudahkan. Yang sebelah tu tak dapat dipermudah jadi dia masih kekal sama. Ini boleh dipermudahkan dapat 3. Ini tak boleh dipermudahkan jadi dia kekalkan. Ini pun dia kekalkan. Okey. Lepas itu guna kalkulator kamu tekan. Okey, tekan semua simbol tu. Dia hasilkan nombor perpuluhan. Tengok dia tukarkan kepada nombor perpuluhan dulu. Kenapa dia nak tukar kepada nombor perpuluhan? Sebab dia nak tahu nombor yang dihasilkan perpuluhan itu apakah bentuknya? Berakhir kasih, berulang kasih. Dua benda itu dia cari. Okey? Ada ulangan dah? Ada berakhir dah? Okey? Jadi kalau kita tengok sini ada 3 yang tak berakhir. 1, 2, 3. 3 ini tak berakhir. That's why yang tak berakhir dia semuanya yang bukan tak berakhir saja, tak berakhir dan tak berulang. Tak berakhir dan tak berulang semua itu adalah nombor cert, digelar sebagai nombor cert. Jadi jangan salah kamu gelarkan nombor cert itu kepada perpuluhan tu. Nombor cert ini, gelaran ini diberikan kepada nombor di depan tu. Ini adalah nama nombor cert. Ini adalah bentuk cert, ini adalah bentuk cert, ini adalah bentuk cert. Mana satu yang bukan cert? Yang bukan cert saya tukar warna biru. Yang dapat 0.5, yang dapat 3. Nombor berakhir. Berakhir dia bukan cert. Apa yang bukan cert? Bukan nombor perpuluhan tu bukan cert. Tapi nombor ini yang bukan cert. Jadi bentuk di depan itu yang dia punya kuasaan tapi dia tak boleh dinamakan sebagai nombor cert. Jadi masa akan datang nanti bila ada orang tunjuk ke anda, okey, ada orang tunjuk ke anda, boleh saya kecilkan balik ni. Hello. Okey. Tak apalah, dia tak kasih saya kecil balik sebab saya sudah tulis sesuatu kat sana. Jadi saya tarik ke bawah. Okey, saya simpan kat bawah dulu tak mau kacau. Okey. Okey. Jadi di sini setelah kamu mendengar penjelasan cikgu dengan buku teks tadi, okey, mendengar semua tu, di sinilah kita akan nampak penyataan. Tidak semua punca kuasa ialah cert. Kamu kena faham ini. Cikgu ambil ayat ini dari mana? Dari arahan untuk cikgu mengajar konsep ini kat kamu orang. Dia katakan mengikut DSKP, Standard Dokumen Pembelajaran yang Kementerian wujudkan. Dia katakan cikgu, you mesti ajar konsep ini kepada murid. Jadi mereka kena faham ayat ini. Macam mana nak faham ayat ini? Yang tadi itulah cikgu terangkan. Berdasarkan kepada penerangan cikgu. Untuk kamu fahamkan ayat ini. Bukan semua, tidak semua punca kuasa ialah cert. Okey, so untuk pastikan anda semua faham ni, cikgu nak tanya sikit soalan. Cikgu nak kamu bagi contoh-contoh. Sekarang saya nak pilih orang untuk jawab soalan. Okey. Imelda.
Ada Imelda? Ya, okey, good. Imelda dia tak mau bersuara tak apa. Imelda, cuba kamu bagi satu contoh nombor set. Okey, nombor set. Nombor set pula. Bagi cikgu satu nombor yang digelar sebagai nombor set. Nombor yang berpunca tu. Bagi cikgu satu contoh nombor punca kuasa yang digelar sebagai set. Imelda, okey? Halo Imelda. Kamu sedang cari idea kah? Kejap cikgu. Okey. Tak apa, kamu tunggu kamu nanti bagi tahu jawapan cikgu Kamu bagi cikgu jawapan kamu nanti sekarang cikgu minta seorang lagi Cikgu minta seorang lagi. Justin ada tak Justin? Okey, Justin. Justin. Okey, kamu pula bagi cikgu satu contoh nombor punca kuasa 2 yang bukan set. Yang bukan set. Justin, boleh saya tengok muka kamu kan? Cikgu tak ingat muka kamu sudah. Cikgu nak kenal muka kamu. Boleh tunjuk muka sekejap tak? Okey. Tunjuk muka Yang jawab tu semua tunjuk muka. Cikgu nak kenal lah, hafal muka kamu ni Oh, okey. Ya, sudah boleh. Ya. Ingat sudah, rambut kamu sudah kembang. Okey. Silakan jawab. Dia tutup terus. Justin. Ya. Apa jawapannya Justin? Tengah fikir lah cikgu. Okey. Perlu fikir juga Okey, kamu dua kena bagi jawapan cikgu nanti Okey, Imelda dia kata kejap. Okey, cikgu tunggu Kamu dua kena bagi jawapan kat cikgu nanti. Okey, cikgu minta seorang lagi tolong. Okey cikgu ni. Apa jawapan dia? 5 punca 49. 5 punca 49. Ya. Maksud kamu macam tu kan? Macam mana cikgu nak tulis? Ini punca, okey. Apa yang kat dalam? Dia tak nampak. Tak nampak? Ni. Ya. Apa yang kat dalam tu? Punca kuasa 5. Punca kuasa 5, okey. Yang dalam tu? 49. 49. Ini adalah contoh bukan set. Ya. Bukan set. Cuba kamu tekan jawapan apa hasilnya? 35. Tepat 35. Ya. Punca kuasa 5. Punca kuasa 5 35. Lain tu. Kecil laki tu. Tak patut 35 tu. Mana kata dia saya? Sini. Cuba tekan. Apa punca kuasa? Semua orang tekan. Tengok apa dapat. Punca kuasa 5 bagi 49 kuasa 1 per 5.
Jawapannya adalah 2.1779 dan saya rasa panjang lagi jawapan kat belakang tu, no ending tu. Ya, 90624. Entah. Justin? Did you see that, Justin? Okay. Okay. Jadi nombor yang kamu bagi ni dia nombor apa? Ini adalah bentuk apa? Set. Ini bentuk set. Ya, sebab dia no ending dan tidak ada ulangan. Okay, tak apa. Thank you. Imelda, sudah ada jawapan Imelda? Dah, cikgu. Punca kuasa 1125. Okay, tapi sebelum tu syaratnya kena on video dulu. Tak nak. Cikgu nak tengok muka. Tak nak. Apa tadi? Tak Tak nak. Okey, tak nak lah, dia malu. Okeylah, saya akan ingat muka kamu pakai topi dengan rambut panjang tu ya. Nanti macam mana saya nak kenal muka kamu? Justin buka sekali saya sudah ingat dia. Macam hari tu Clarissa, buka sekali saya ingat terus. Ni pasal dari dulu sampai selalu saya jumpa dia kan dengan Farid. Ya, Ashraf tu selalu duduk pejabat cikgu bersembang. Itu saya ingat muka tu. Eric pun saya ingat, okey. Ini ada lah kalau yang saya ingat tu, ada yang saya tak ingat tu, kena tengok muka tu. Imelda juga tak ingat sangat. Ya, Imelda nanti tukar folio, foto-folio tu tukar sikit supaya cikgu tengok muka yang betul sekejap. Okey. Apa jawapan tadi Imelda? Punca kuasa 1125. 125. 1125. 1125. Ya. Punca kat luar tu berapa? 2. Punca kuasa 2. Oh, okey. Ini 1125. Punca kuasa 1125. Apa jawapannya bila lepas punca kuasa 2 ni? 33.54101. 33.541 panjang lagi 01966 semua ni kan? Dan panjang lagi kan? Okey, jadi ini adalah nombor set apa? Nombor bentuk set kan bukan set? Di mana kamu cakap ke? Ya. Set. Set Ya. Suara kamu perlahan betul, cikgu tak dengar dah. Okey, boleh ini adalah bentuk set. Jadi dua contoh yang diberikan oleh rakan anda tadi adalah bentuk set. Ada saya sebut bagi tahu seorang tadi kah? Siapa yang cikgu sebut lagi seorang? Ada kan? Saya ingin menembus kesilapan. Menembus kesilapan, silakan. Bagusnya. Punca kuasa 3. Punca kuasa 3. 8. Bagi 8. Ya. Okey, ini adalah bukan set. Okey, sebab hasilnya berakhir. Nombor 2. Okey, cantik. Simple. Tak payah fikir banyak besar-besar kan. Okey, okey, cantik. Jadi, ada seorang lagi saya panggil tadi kah? Imelda, kamu dengan siapa lagi seorang? Saya lupa seorang lagi. Ada ke tak? Tak ada kah? Ada? Saya panggil siapa? Macam saya panggil 3 orang tu. Okey. Ya. Jadi, apa yang kita nak teruskan sekarang ini adalah, okey. Masih perkara pertama ni dia belum lagi nak masuk set. Dia hanya suruh kamu fahamkan set itu apa. Fahamkan bukan set itu apa. Bila set dengan set sudah sudah faham, okey. Perkara pertama pula dia patah balik kepada nombor perpuluhan. Okey, sebelum pergi set nanti next one is set. Sebab tadi kita mula-mula ajar perpuluhan dulu kan. Perpuluhan kena pasti perpuluhan dulu. Okey, kena pasti perpuluhan di mana perpuluhan tu adalah nisbah, mana perpuluhan bukan nisbah.
Lepas tu kita tengok pula nombor punca kuasa, mana satu adalah dispar, mana satu bukan dispar, mana satu adalah cert, mana satu bukan cert. Okey, so dari segi teori asalnya semua dah kira faham. Sekarang mula dia nak buat latihan. Dia nak masukkan aplikasi sudah. Okey, iaitu nombor perpuluhan yang dia nak mulakan. Okey. Apa yang dia bagi kalau kamu tengok contoh 6 ini, saya bagi kamu nombor perpuluhan, 2 soalan nombor perpuluhan. Boleh tak kamu tolong saya tukarkan nombor perpuluhan ini menjadi nombor pecahan? Cikgu. Ya. Cikgu tak share screen. Cikgu tak share screen. Ya, cikgu Patutlah tak saya tengok saya punya screen tu muka orang bercakap. Dia tiba-tiba putus share screen pula ya. Okey, tak apa, cikgu share balik ya. Saya ingat setting lari tadi. Okey, tak apa, sekali lagi. Jadi adalah benda saya terangkan tadi, kamu orang tak nampak lah ke? Okey. Tadi kita masa dekat contoh sini dia putus kan? Sekejap dekat mau contoh sini dia putus. Okey. Jadi contoh yang dibawa oleh kawan kamu tadi, iaitu Justin. Ini Justin bagi ya. Dia kata punca kuasa 8, punca kuasa 3 bagi 8 ialah sama dengan 2. Itu adalah nombor set. Lepas tu yang kali pertama Justin bagi punca kuasa 5 bagi 49. Itu adalah bukan set. Lepas tu Imelda bagi tahu cikgu punca kuasa 2 1125 itu juga bukan nombor set. Okey. Salah. Itu adalah set. Salah saya. Ya, jadi 2 ini set, 1 itu bukan set. Okey. Jadi kalau sudah tahu macam mana itu set dengan tak set sekarang yang ini pula. Kena tahu macam mana baca nombor ni, nombor set ni. Macam mana cara nak sebut nombor set? Okey. Saya nak semua orang baca. Baca, lafazkan dengan suara, semua on mic. Cikgu nak dengar semua orang macam sekolah tadika. Baca ayat ini serentak. Saya mulakan dengan 1, 2, 3. Okey. Jadi jangan baca nombor set macam ini. Jangan kamu bacanya sebagai punca kuasa 3 bagi 4. Dia punya cara sebut tu lain. Okey. Jadi lain kali bila nampak satu nombor itu, satu nombor itu adalah nombor set, bentuknya adalah nombor set, kamu kena baca macam ini. Okey, sila. 1. Farid on mic. Anik on mic. Siapa lagi belum on mic? Semua orang on mic jangan malu-malu. Aiman on mic. Walaupun kamu terbalik. Tahu saya. Ready? Tak apalah kalau mak dekat dapur tu, tak apa. Nanti mak masuk belajar sama. Okey? Semua sudah? Okey, Arya pun sudah. Okey. Mari kita sama-sama mula. Baca ni. Okey. Mula dari ayat disebut. Okey. 1, 2, 3. Disebut sebagai tempat beribadah. Sekali lagi, seronok saya dengar. Ada orang tutup terus. Alright. Kamu tahu kan dia rindu salam-salam anak murid sudah. Selamat pagi tak ada, selamat petang tak ada. Inilah kali pertama cikgu dengar semua bersuara. Okey, 1, 2, 3. Disebut sebagai tempat beribadah. Baru bestnya. Seronok saya dengar suara banyak-banyak ni. Malam ini kita karaoke lah. Boleh cikgu. Cikgu mulakan apa, ada satu jenis app kan, kita sama-sama nyanyi berasingnya, lepas tu cantumkan sama kan. Macam peringkat sambutan hari guru hari itu. Okey, good. Yalah betul kan, lain kali kalau kelas bermula saya nak ada orang lah, ketua kelas beri salam.
Siapa ketua kelas? Ani kan? Ain cikgu. Ain. Salah orang. Ain. Tapi jarang masuk. Syirah cikgu, Syirah penolong. Ah? Syirah. Saya dah pencin juga. Sudah pencin. Ani sudah pencin. Ya. Sudah tukar jadi Ain Okey. Tapi Ain tak masuk. Penolong siapa? Mention dia cikgu. Syirah. Ya, Penolong Asyirah. Syirah. saya. Asyirah ada. Okey, Asyirah. Kalau Ain Saya, ada, kamu setiap hari, bila setiap kali satu minggu 2 kali kamu kena keluarkan arahan bangun. Selamat pagi cikgu, selamat petang lagi yang kita selalu buka petang Cikgu nak dengar suara dulu lah. Hai. Boleh? Asyirah? Boleh. Boleh. Tahniah. Boleh. Tahun lepas ketua kelas saya cikgu yang Lokman tu, Muhammad Lokman tu, dia lah buat macam tu. Bila habis kelas dia akan kata bangun. Terima kasih cikgu. Semua orang ucap. Seronok saya dengar. Okey itu iklan sekejap lah Okey. Jadi ini bila dikatakan search, cara bacanya totally terbalik daripada punca kuasa. Kalau punca kuasa kita baca ni adalah punca kuasa 3/4. Okey. Bila dibaca dalam bentuk search 4 peringkat 3. Okey jadi bila nak baca sebagai punca kuasa 2, punca kuasa 3, bila nak baca sebagai search peringkat 3, kamu kena boleh bezakan sekarang sudah Jangan jumpa soalan bukan set, kamu bacanya dengan set. Bila jumpa nombor dalam bentuk set, kamu bacanya macam punca kuasa, iaitu bukan set. Jangan salah baca. Itu maksudnya arahan sudah terbalik kalau tak. Okey. So, bila ini sudah difahamkan, maksudnya banyak konsep asas telah cikgu sampaikan kamu. Okey. Masanya 1 jam sudah Jadi cikgu nak habiskan ini sekejap, lepas tu kita pergi quiz dulu sebelum kita sambung latihan tadi. Okey. Jadi setelah dah banyak-banyak konsep kamu dah faham istilah-istilah sudah faham, sekarang kita baca balik kepada nombor perpuluhan ini. Dan nombor perpuluhan ini adalah nombor perpuluhan yang berulang-ulang. Kalau dia berulang-ulang, maksudnya dia datang dari nombor pecahan. Nombor pecahan yang dikatakan nombor nisbah. Dia adalah datang dari nombor nisbah. Okey. Jadi kalau ini boleh berulang-ulang, dia datang dari nisbah. Maksudnya, boleh tak kamu tolong saya tukar balik kepada nisbah ini? Boleh tak tukar kepada bentuk nisbah? Inilah soalannya. Kalau kamu ingat balik zaman dulu, nombor yang nisbah ni dia bagi kamu 0.1. Dia bagi anda nombor 0.1. Lepas tu dia kata suruh kamu tukarkan 0.1 jadi nombor perpuluhan. Macam mana? Cikgu kata ini senang ini 1/10. Ini 1/10. Kenapa? Sebab ini bunda 1 ke belakang, maksudnya 1 ke belakang jadi 10. Kalau 2 kali ke belakang bahagi dengan 100. Kalau kamu masih ingat kan? Itu cara-cara yang kamu hafal dulu lah. Contohnya 0.12. Dia berakhir. Bila berakhir, sama konsep dengan berulang. Berakhir, berulang sama. Jadi 2 ini adalah nombor nisbah. Jadi boleh ditukar kepada bentuk pecahan. Cara nak tukar macam mana? Ini 2 kali bergerak. Jadi 12 bagi 100. Okey, bila berjaya tukar jadi 12/100, kamu sudah berjaya tukar jadi nombor pecahan. Tapi ada satu masalah. Dia bukan nombor nisbah. Nombor nisbah mesti teringkas. Nombor nisbah datang dari pecahan, tapi dia kena diringkaskan, barulah bila dalam bentuk teringkas dinamakan nombor nisbah. Jadi untuk yang ini setelah kamu tukar, kamu kena ringkaskannya. Potong dengan 2 atau 2/6 dengan 4 dengan 4 4/25 3/25. Ini baru nombor nisbah. Okey, so apa yang berlaku pada zaman dulu, itulah yang kamu belajar dulu. Bagi nombor sini, bagi nombor perpuluhan dulu tukar kepada nombor perpuluhan, nombor pecahan. Dan nombor pecahan teringkas itulah nombor nisbah.
Okey, nisbah ini boleh ditulis dalam bentuk apa? 3/25. Dia kena dalam bentuk teringkas baru boleh tukar jadi nisbah, iaitu 3/25. Yang atas ini 1/10. Kenapa tak boleh ringkas? 1 sudah paling ringkas. You mau ringkas apa lagi kan? Tak dapat sudah. Jadi 1/10 maksudnya 1/10. Itu nisbah dia. Okey. Jadi apa yang kamu hadapi zaman dulu, bagi kamu sekarang itu sudah kacang, takkanlah nak bawa ilmu kacang ini masuk universiti, cukup ke tak? Tak cukup. Dia ada lagi nombor yang perpuluhan yang lain macam bentuknya, yang panjang lagi. Contohnya macam ini. 0.676767 and non-stop, berulang-ulang non-stop. Ini adalah nisbah, nombor nisbah. Nombor nisbah sila. Sila tukarkannya kepada nombor nisbah, iaitu nombor pecahan. Macam mana cara dia? Macam mana cara dia? Okey, mari kita tengok macam mana tukar. Ada caranya, ada bukan satu cara saja. Ini hanya salah satu cara. Nanti bila kita masuk topik yang baru, ada lagi satu topik, boleh juga soalan yang sama ini boleh muncul dekat topik yang satu lagi, iaitu namanya janjang, dan dia akan ada cara kedua. Hari ini kita belajar cara satu dulu. Okey. Jadi macam mana nak buat cara satu ni? Kita katakan, okey. Nombor ni, N ini merupakan satu nombor. Dia katakan ini adalah sama dengan N. Okay. Jadi langkah pertama samakan dengan N dulu. Lepas tu apa nak buat? Lepas tu dia kata persamaan pertama itu ditarak dengan 100. Kenapa tarak 100? Sebab kalau kamu tengok ulangan di sini berlaku berapa digit? Ulangan berlaku 2 digit. 2 digit maksudnya toyong 2 kali. Macam tu. Bila ulangan 2 kali, kita kena tarak dengan 100 supaya salah satu ulangannya menjadi nombor bulat. Ataupun menjadi nombor yang di depan digit sifar. Okey? Jadi yang belakang tu masih sama, masih 6. Jadi belakang itu masih sama, you see tak? Sama masih berulang, masih sama. Okey. So bila sudah tukarkan kepada persamaan kedua, setelah kamu tarakkan dengan 100, kadang-kadang mungkin tarak 10, kadang-kadang tarak 100, kadang-kadang tarak dengan nombor lain jadi kamu kena tengok situasi soalan untuk soalan ini dia tarak dengan 100. Okey. So bila dah tarak 100, dia hasilkan nombor persamaan kedua. Hasilkan persamaan kedua. Okey, apa nak buat dengan persamaan 1, persamaan 2? Tak lain tak bukan. Kita nak gunakan persamaan serentak. Okey, jadi apakah persamaan serentak nak dibuat? 2 tolak 1. Chapter 3 baru kamu habis belajar, chapter 3 kan? Inilah persamaan serentak. Guna semula kaedah persamaan serentak tu. Okey. Jadi kalau kita tengok 100N tolak dengan N, tinggallah 99N. Yang ini pula okey, belakangnya sangat panjang, bila dia ditolak ke atas, yang belakang ini semua hilang. Okey? Yang tinggalnya apa? Yang tinggalnya depan. 67 tolak 0 jadi apa? 67. Tinggallah 67. Lepas tu N itu, nak dapatkan nilai N itu adalah pindahkan 99 pergi ke sebelah sana jadi bahagi. Jadi N adalah satu nombor pecahan. Kamu dapatnya dalam bentuk nombor pecahan. Jadi bila kamu tengok balik, kamu tengok balik langkah asal tadi, dia katakan N kan, dia katakan ini, perpuluhan ini sama dengan satu nilai N. N ini apa? N ini, dia andaikan N itu adalah pecahan nisbah. Dia adalah satu nombor nisbah pecahan. Hanya sekarang dia tidak tahu nisbah itu sama apa. Jadi dia gunakan N untuk wakilkan nisbah itu. Jadi N adalah nisbah. Jadi nisbah sama dengan pecahan atau puluhan. Akhir sekali kita dapatlah nisbah itu adalah pecahan yang dia kendaki. Dan ingat, sampai sini kamu kena pastikan dulu adakah yang boleh dimasukkan, boleh dipermudahkan. Kalau tengok soalan ini tak dapat. Kalau tak dapat, minta maaf lah. Tinggalkan macam tu saja. Itulah jawapan anda. Okey. Jadi dia buatlah satu kesimpulan. Kesimpulan itu buat tak buat pun okey sikitlah. Itu tak berapa penting. Elok buatlah untuk melengkapkan soalan. Okey. Lepas tu soalan yang kedua. Soalan kedua
apa beza dengan soalan pertama? Soalan kedua, tadi 6767, sekarang 645. Dia merupakan 3 digit pula berulang. Okay. Lepas tu dia ada satu perkara yang sangat penting tu di sini. 12 ini, digit 12 tu tidak ada muncul di belakang. Dia tak muncul di belakang. Maksud apa? Maksudnya 12 tidak terlibat dalam ulangan. Ya, 12 tu tak termasuk kira dalam ulangan. Dia tidak terlibat dalam ulangan. Kalau dia tak masuk dalam ulangan, dia kena diasingkan. Dia bukan sebahagian daripada nombor nisbah. Ya, dia kena diasingkan sementara waktu. Belakang itu perpuluhan yang belakang ini, bahagian belakang ini, digit di belakang ini yang berulang. Jadi apa dia buat? Dia katakan, okey, A. Kenapa dia gunakan A, dia tak guna N? A ini bukan merujuk kepada nombor nisbah maksudnya. Dia hanya ada satu nombor, ada satu pecahan, dia sama dengan 12,645,645,645. Okey. Jadi apa yang dia buat? Dia katakan okey, jadi saya modifykan sikit, iaitu A saya ni adalah asingkan 12. 12 adalah satu nombor bulat yang tak ada kaitan dengan ulangan. Ya, dan tambah dengan nombor di belakang itu nombor ulangan. Nombor ulangan tu nombor nisbah. Ya, nombor nisbah. Okey. Lepas itu 12 itu tak payah nak carilah, 12 kita tahu nilai dia kan. Itu tinggal sekejap. Apa yang kita nak buat sekarang, kita cari nilai N dulu, nilai nisbah dulu. Bentuk nisbah kita cari dulu. Okey, jadi dia pun katakan angkatkan N sama dengan yang hujung kan. Hujung yang belakang ini. Ini adalah N. Apa nak buat dengan ini? Kita pun darab persamaan 1 dengan 1000 pula. Kenapa darab 1000 sekarang? Sebab di sini kamu tengok 1, 2, 3. 3 kali undur ke belakang. Untuk jadikannya satu nombor di depan, satu nombor bulat di depan. Okay, dia kena tarik dengan 1000 pula sekarang. Sebab ulangannya melibatkan 3 digit. Okay, yang tadi darab 100 sebagai ulangan 2 digit. Sekarang dia tarik 1000 sebagai ulangan 3 digit. Okey. Bila ada tarik, dia hasilkan nombor 2. Persamaan 2. Lepas tu gunakan kaedah yang sama, tak ada lain, tak ada susah-susah, masih gunakan persamaan serentak. 2 tolak 1. Jadi 1000 N tolak N tinggallah 999 N. Dan yang belakang ini, bila belakang ini tolak yang belakang tu, hilang yang belakang, tinggallah yang depan, 649. Senang saja nak buat kan. Lepas tu nak carikan nisbah N itu 999 pindah jadi bahagi. Inilah yang saya katakan kamu kena simplify, gunakan 3. 3 darab 315 aja. Akhir sekali dapatlah jawapan nisbah dalam bentuk teringkas. Okay. So ini adalah jawapan nisbah untuk perpuluhan di belakang. Nombor asal tadi dia ada 12. Jadi pecahan ini kena tambah dengan 12. Jadi A kamu dia kena gunakan 12 tambah dengan pecahan yang baru kamu dapatkan tadi. Okey. Jadi macam matematik lah kan. Macam buat matematik kacang. Okey, buat matematik kacang. Apa dia buat? 12 tambah dengan pecahan. Macam dulu kan 12 tambah 1/2. Jawapannya apa? 12/2. Simple. It's just like that. Okey. Jadi pecahan yang kamu hasilkan hari ini adalah 12,215/333. Okey, habis cerita. Okey. Dengan penerangan ini, okey, kita berjaya menukarkan nombor perpuluhan kepada nombor nisbah. Dan nombor perpuluhan itu adalah nombor perpuluhan yang tak berakhir dan berulang-ulang. Dia boleh tukar jadi nombor ni nisbah sebab dia adalah sejenis nombor ni nisbah. Okey, setakat ni boleh? Konsep pertama? Cikgu, Yes. adakah nilai N tu kita boleh tukar kepada nilai lain? Masuk kamu simbol lain ke nilai lain? Simbol yang N tu
Kan dia punya nilai 99 kan, bolehkah kita tukar? Ataupun adakah dia disebabkan nilai tu dekat dengan 1? Nilai dekat dengan 1, mana 1? Cikgu. Yang N tu, yang N tu. N ini. Ya. Okey, sekali lagi kamu cakap sekali lagi apa yang kamu nak tukar? Yang dia dibahagi tu. Yang Tu. Yang 99 tu. Bolehkah tukar dengan nombor digit lain? ini kah? Ya. Ini adalah hasil 999 N ini adalah hasil daripada persamaan kedua tolak persamaan 1, iaitu 1000 N tolak dengan N. 1000 N tolak dengan N, 1 N kan, hasilnya 999 N. Aiman okey, Aiman? Okey, faham. Jadi dia bukan kita yang tetapkan, tapi dia adalah hasil daripada tolakan persamaan 2 tolak persamaan 1. Okey, Ya. Boleh Okey. Ada lagi soalan lain? Kalau tak ada, cikgu nak bagi kuis sudah. Lepas ni kamu kena adalah lepas kuis kita sambung Okey, so Cikgu. yes, Asraf. Jadi objektif utama dia langkah kerja kita untuk hilangkan titik perpuluhan kan cikgu? Objektifnya adalah menukarkan nombor perpuluhan jadi nombor pecahan. Itu objektif utama kita. Oh, okey cikgu. Asraf masih ingat dah dulu masa belajar nombor perpuluhan. Lepas nombor perpuluhan dia ajar, cikgu suruh kamu tukarkan nombor perpuluhan balik ke berapa pecahan dah. Ya, ingat. Ingat kan? Ya. Yang saya bagi contoh sini lah kan. Jadi itu adalah masa Form 1, Form 2 kan? Ya. Masa Form 1, Form 2 nak tukar, ini pun sudah kita pening balak kan? Jadi sekarang bila tengok yang ini macam kacang pula kan? Jadi bila ini dah okey, dia bagilah nombor perpuluhan yang lagi mencabar sikit. Dia bagi nombor macam ini. Alah, pula jadi lain. Okay. Dia bagi nombor perpuluhan yang panjang lagi. Tengok kamu boleh tukar ke tidak. Okey? Jadi dalam yang panjang, dia adalah gunakan konsep zaman dulu. Dia masih menggunakan cara dulu. Ada dia gunakan. Okey. So kalau sudah okey, Cikgu. ada lagi soalan? Yes, Husna. Jadi disebab dia jadi 100 atau 1000 sebab dia nombor yang berulang kan, sebab contoh 67 dia dibundakan 2 tempat puluhan jadi dia 100. Kalau dia berulang 645 so dia dia 1000 sebab dia 3 perpuluhan tempat perpuluhan kita bundakan kan? Betul. Betul. You are right. Disebabkan dia punya pattern nombor kan? Yes, disebabkan berapa digit dia berulang. Okey, dia bergantung berapa digit, betul. Ya, teruskan. Kalau dia 3333 so dia 1 je. Yes, betul. Kalau dia sama saja kan. Contohnya macam ni, betul. 3. Jadi kamu nak bawa satu ulangan ke depan. Nombor yang diulang-ulang satu saja ke depan, iaitu menjadi 3.3333. Maksudnya ini persamaan 1, kamu hanya perlu guna persamaan 1 darab 10. Sebab dia bila guna 1, dia sudah nampak ada 1 3 di depan dan belakang tu masih sama. Okey, yang belakang tu dia kena sama dengan yang atas. Ya. Jadi bila kamu gunakan 1 digit ke 2 digit ke depan, yang belakang itu dia mesti sama seperti ulangan di atas. Okey, ataupun cikgu buat macam ni, cikgu buat satu contoh yang salah supaya kamu nampak. Okey, contohnya soalan ini, soalan yang A ni. Kalau katakan soalan A ini, okey, cikgu salah buat. Okey, cikgu hanya darab dengan 10. 10 maksudnya bunda 1 saja ke depan, jadi 10N sama dengan 6.676766. Belakang pun berulang juga, betul? Belakang pun berulang. Tapi bila kamu banding dengan N ini, 0.7
67, 67, 67. Okey, kamu nampak tak yang belakang ini sama? Ya. Jadi kalau tak sama nanti dia tak dapat nak hilangkan. Belakang ini bila tolak, persamaan 1 dengan persamaan 2 bila nak tolak, ujung itu tak dapat hilang. Kamu guna kalkulator tolak ini, hasilnya apa? Hasilnya 6 panjang lagi panjang, masih sama panjang nombor puluhan di belakang. Jadi kalau dia masih nombor puluhan panjang tak dapat dihilangkan, maksudnya dia tak dapat hasil lah satu nombor bulat lepas ditolak. Oh ya cikgu. Ya, jadi untuk dia buat tu untuk apa? Untuk lepas tolak, dia nak ekornya dipotong. Jadi lepas kamu buat, ekor bila ditolak, ekornya masih panjang, maksudnya tak dapat buat. Tak dapat tukar kepada nisbah. Nak tukar kepada nisbah, ekornya kena potong, kena buang. Ya. Okey, ada lagi soalan? Cantik kalau tak ada, okey, sila onkan kahut anda. Nombor 1 Tania Rina, nombor 2 siapa tadi? Ini dia Husna dengan Felix ya. Okey, jom kita teruskan masa pun dah habis. Okey. Jadi untuk soalan yang tadi nombor nisbah ya, nombor perpuluhan tukar kepada nombor nisbah. Okey, dah kira selesai sudah ya. Yang seterusnya sekarang ini kita akan beralih kepada soalan yang berkaitan dengan set. Tadi itu perpuluhan kepada nisbah. Sekarang kita nak tengok soalan-soalan yang berkaitan dengan set ataupun bukan set. Kalau bukan set, saya panggilnya sebagai punca kuasa lah, senang sikit nombor punca kuasa dengan nombor set. Okey. Jadi of course nak belajar tentang set dan kita kena mengenali bentuknya. Kena kenali bentuk. Jadi di sini dia bagi kita soalan ABC, dia nak kita tentukan sama ada soalan ini adalah soalan set ataupun soalan bukan set. Okey, yang pertama, punca kuasa 3 bagi 125. Adakah ini set ataupun bukan set? Okey. Jadi kalau kita nak punca kuasa 3 kan, okey, hasilnya ialah 5. Kita dapat 5, tekan kalkulator pun boleh tekan kalkulator kamu akan dapat 5. Ada sesiapa tidak tahu cara tekan kalkulator tak? Tahu cara tekan kalkulator? Tahu. Tahu okey, good. Jadi kalau tahu cara tekan kalkulator punca kuasa 3. Punca kuasa 3 kepada 1 to 5 you get 5. So 5 ini adalah satu nombor satu nombor nisbah. Okay. Satu nombor nisbah yang tidak berulang. Bila dia tak berulang, ini adalah nombor bukan set. Okey, nombor bukan set. Dia tak berulang, dia berakhir. Ya, dia adalah nombor set. Okey. Sebab dia dapatkan nombor integer. Integer dengan nombor tak berulang itu maksudnya integer adalah integer berhenti. Berhenti dia dia berakhir. Ya, dia berakhir okey. Lepas tu B, soalan B, punca kuasa 5 bagi 1 to 5. Okey, 1 to 5. Adakahnya adalah set ke tidak? Okey, jawapannya adalah dia adalah set kerana hasil perpuluhan tidak berulang. Kamu tengok perpuluhan ini. Dia tidak berulang. Okey. Kalau berulang dia bukan set. Kalau berulang, kalau tidak berulang dia set. Pening. Ya, ingat kalau berulang dia bukan set. Ingat kalau berakhir integer dan berulang. Okey, dia adalah set Jadi kamu catat tiga masuk tu Saya ni cakap banyak-banyak, saya sendiri pun sudah confused Okey, set apa dia? Okey, berulang, berakhir, integer.
Okey, ini adalah yang bukan cert. Minta maaf tengok saya salah lagi. Okey, ini adalah contoh bukan cert. Okey, yang cert tu yang bukan tu lah. Okey, C. C ini adalah cert juga. Okey, kenapa cert? Sebabnya tidak berulang. Okey, kalau tak berulang itu adalah cert. Okay. Jadi kalau dua ini adalah cert, dan cara kita baca adalah okey, 16/64 peringkat berapa? Halo? Peringkat 4. 4. Okey. Untuk soalan B ini 125 peringkat 5. peringkat 5. Ya. Untuk soalan A ni macam mana baca? Satu 25 peringkat 3. Ni kuat sikit ni. 125 peringkat 3. Punca kuasa 3 bagi 125. Ya, itu bukan itu yang bukan cert. Okey. Okey, jadi ini adalah contoh-contoh di mana adakah dia kata punca kuasa 4 sama dengan 2 darab dengan punca kuasa 4? Adakahnya sama? Okey. So di sini dia katakan oleh sebab 2 tak sama dengan 4, maka ini tak sama dengan itu. Apa maksud ni? Apa maksud ni? Kenapa dia tiba-tiba tanya ni? Ya, ini soalan ini sebenarnya dia bukan konsep apalah, dia hanya takut kamu confuse. Kadang-kadang kita tulis macam ni kan. Punca kuasa 3 bagi 8. Okay, tapi ada kawan kita ada tulis macam ni tau. Dia kata punca kuasa 3 bagi 8. Adakah boleh ditulis macam tu? Jawapannya adalah tidak boleh. Ya, kenapa tak boleh tulis macam tu? Sebab bila kita katakan apa yang kamu nak tulis di depan bumbung retikel ini, apa yang kamu nak tulis di depan retikel, kalau saiznya adalah kecil, dia merujuk kepada punca kuasa 3. Tapi kalau kamu tulis saiz besar macam ini, okey, saiz besar macam ni, di mana saiznya sama besar dengan 8 di dalam tu, kalau kamu tulis macam tu, otak kamu ingat ini punca kuasa 3, tapi sebenarnya matematik dia kata ini punya masuk adalah 3 darab dengan punca kuasa 2 bagi 8. Ya. Jadi saiz besar, saiz kecil itu dalam matematik sangat penting ya. Dia macam sain juga H2O. Jangan kamu tulis H2O. H2O dengan H2O di bawah tak sama maksud. Okey, tak sama maksud. 2 yang besar itu maksudnya 2 oksigen. 2 yang kecil itu maksudnya hidrogen 2. Okey. Jadi matematik 5 kuasa 2 dengan 5 dengan 2 di belakang. Kamu tulis besar kecil dia sama tu, sama maksud. Itu sebenarnya dia nak tekankan di sini ya, bukan sesuatu yang susah difaham. Dia hanya nak pastikan kamu jangan salah tulis bentuk dalam bentuk cert ataupun dalam bentuk punca kuasa ya. Itu saja dia nak pastikan. Okey. Jadi bila sudah kenal semua cert, bila semua kenal cert punya simbol-simbol dah kenal, jadi mula apa? Mulalah dia mengenali hukum. Dalam cert ini ada hukum. Okey, indeks ada hukum. Cert juga ada hukum. Okey, di sini dia ada berapa hukum? Dia hanya melibatkan 2 hukum saja. Ya, hukum apa? Okey, dia katakan kalau punca kuasa A darab dengan punca kuasa B, kita boleh ringkaskannya sebagai punca kuasa A darab dengan B. 2 punca kuasa jadi 1 kali tulis saja, dan apa yang di tengah-tengah itu gabungkan dia. Okey, sebenarnya
untuk 2 dan A ni, hukum A dengan hukum B ini, dia bukan baru, dia bukan sesuatu yang baru. Ini sebenarnya merujuk kepada hukum indeks. Hukum indeks. Kalau cikgu buat macam ni, kamu akan faham. Okey. A kuasa punca kuasa A darab dengan punca kuasa B, ini adalah darab. Okey. Di mana A ini kuasanya setengah, darab dengan B-nya kuasa setengah, dia boleh A darab dengan B dalam kurungan fatorkan indeksnya. Okey, fatorkan indeksnya. Jadi kalau akhir sekali kamu boleh tuliskannya punca kuasa 2 bagi AB. Okey, benda ini kamu dulu pernah buat, Form 3 dulu pun pernah buat yang punca kuasa macam ini, Dalam kata lain, contohnya cikgu bagi kamu satu lagi contoh. Contohnya 2 kuasa 5 darab dengan 3 kuasa 5, dia juga boleh ditulis sebagai 2 darab dengan 3 dalam kurungan kuasa 5. 5 indeks tu boleh difatorkan keluar. Okey, jadi hasilnya sama seperti di atas. Okey, jadi ini akan jadi 6 kuasa 5. Kalau yang saya ceritakan sini adalah 1/5, ini pun jadi 1/5, ini pun jadi 1/5. 1/5 itu adalah punca kuasa 5 bagi 6. Ya, jadi kalau saya tekankan punca kuasa 5 bagi 6, okey, apa jawapannya, punca kuasa 6. Ini kuasa dengan 1/5. Jawapannya adalah sama dengan 1.4309690 non-stop. Jadi saya tak boleh baca ini sebagai punca kuasa 5. Saya kena baca ini dalam bentuk set 6/5. Okey, 6/5. Okey, okey. So ini adalah set sebab dia tak berulang. Okey. Jadi ini menceritakan hukum, hukum. Okey. Jadi ada lagi satu hukum di belakang B itu tentang bahagi, A kuasa kuasa 1/2 darab dengan B kuasa 1/2 boleh juga ditulis sebagai bukan darab, bahagi. Ya, adik guna habis sudah. A bahagi B dalam kurungan 1/2. A bahagi B dalam kurungan 1/2. Tapi bila ditulis dalam set, A bahagi B. Punca kuasa 2. Okey. Jadi itu adalah hukum yang berkenaan dengan set. Okey. Ingat, indeks ada set, ada hukum, set ada hukum. Subtopik yang terakhir nanti logarima, dia pun ada hukum. Okey. Semuanya ada hukum yang mesti dihafal. Baru boleh menghadapi semua soalan dengan jelas, dengan baik. Okey. Jadi di sini ada contoh, cikgu rasa kamu boleh tengok contoh tu, dia tak susah sangat nak faham untuk set tu. Jadi latihan hari ini, okey, latihan 4.4. Okey. Latihan 4.4 cikgu pergi balik. Yeah, we come back to the dashboard. So you try to do the exercise here. Okay. 4.3. Okay, latihan 4.3. Latihan 4.4. Tak banyak soalan, sikit-sikit saja. Hujung minggu ni boleh buat. Atas sudah ada, sudah. Okay, so only 2 exercise, 4.3 and 4.4. Okay, yang lain tu saya belum lagi ajar, tak sempat sudah ya. Okay, so that's all for today. Terima kasih semua. Terima arigatou gozaimasu dan jangan lupa tolong juga create the file. Okay, create the file. The screen is still